Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Yang Amat Mulia Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim. Terdahulu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dari The Empire Brunei menuju ke lapangan terbang antarabangsa Brunei. Sekejap sangat kena balik. Sebelum berangkat dari The Empire Brunei, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Yang Berhormat Bihindatu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri Pengiring serta Pembesar-Pembesar Negara Brunei Darussalam. Sempena majlis convocation yang akan berlangsung pada 29 Oktober ini, Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE mengadakan majlis perasmian Pesta Konvo IBTE 2024. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lau Hautek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara perisian Pesta Konvo pameran kerjaya IBTE yang disertai oleh 17 buah syarikat dan 5 agensi kerajaan dengan menawarkan lebih 300 peluang pekerjaan. Sementara itu, acara Bazar Pelajar juga diadakan di IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria sempena Pesta Konvo IBTE 2024. Bazar dimeriahkan dengan penyertaan 70 vendor dan pelbagai permainan turut diadakan. 150 ahli pertubuhan warga mas negara Brunei Darussalam yang menyertai program membaca Al-Quran sekali datang satu muka surat diraikan dalam majlis khatam Al-Quran. Dianjurkan oleh pertubuhan tersebut, majlis berlangsung di sebuah restoran di Kampung Beripi. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diteruskan dengan doa kesyukuran Majlis Khatam Al-Quran 78 kali khatam sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2024.
Peraduan membaca khutbah bagi belia-belia masjid di daerah Temburong diadakan sebagai usaha memupuk belia Islam bertakwa dan berwibawa. Dianjurkan oleh Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Ratai. Peraduan berlangsung di masjid berkenaan. Peraduan dimenangi oleh Awang Muhammad Zulfakri bin Muhammad Azami mewakili Masjid RPN Kampung Ratai. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Melahirkan supaya belia-belia itu aktif untuk mencukil bakat dan kebolehan para belia, dan juga ia untuk melahirkan pelapis-pelapis yang akan dijadikan sebagai pembantu untuk imam ataupun bilal, yang mana belia yang Johan bagi daerah Temburong ini akan mewakili untuk peringkat negara. Kajian tenaga kerja KTK tahunan diadakan bertujuan mengumpulkan maklumat terkini mengenai saiz struktur taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri-ciri ekonomi penduduk akan digunakan dalam membantu perancangan, penyelidikan dan penyediaan dasar tenaga kerja. Manakala objektif kaji selidik ICT 2024 perlu untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai akses dan penggunaan ICT serta kemahiran digital dalam kalangan isi rumah dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Ia digunakan untuk penyediaan dasar dan inisiatif berkaitan dengan pertumbuhan sektor ICT bagi mendukung perkembangan ekonomi negara. Sehubungan itu, Majlis Upacara angkat sumpah bagi 76 pegawai kajian yang dilantik oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES dan 76 pegawai kajian dari pihak AITI diadakan baru-baru ini. Majlis disaksikan oleh Awang Hairul Nizam bin Haji Abdul Hamid, pemangku Ketua Pengarah JPES dan Awang Haji Jalani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi AITI. Hasil kedua-dua kajian tersebut akan memberikan gambaran corak dan isu-isu tenaga kerja termasuk trend pekerjaan yang terkini. Manakala kaji selidik ICT 2024 akan membantu dalam memahami perubahan corak dan trend dalam penggunaan teknologi dan perkembangan ekonomi digital di negara ini. Pengumpulan data dari kajian ini akan dijadikan sebagai penanda aras yang penting bagi memantau kemajuan negara dalam merealisasikan matlamat di dalam Wawasan Brunei 2035 dan Matlamat Pembangunan Mampan SDGs. Program pemantapan pedagogi guru agama meningkatkan kompetensi pengajaran guru dan kualiti pembelajaran pelajar yang dilaksanakan melalui 3 fasa utama berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Universiti Brunei Darussalam, UBD. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Roslina binti Pehin Datuk Indra Sugara, Datuk Lasri Laila Jasa Haji Johari, pemangku penolong pengarah Jabatan Pengurusan Pendidik Kementerian Pendidikan. Program merupakan anjuran Unit Tenaga Pengajar Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Institut Pendidikan Sultan Hassan Al-Bolkiah UBD dan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Ini adalah salah satu inisiatif bagi mendukung usaha ke arah skim pengintegrasian sekolah agama ke sistem umum. Jadi di antara lain program ini adalah bagi memekalkan guru-guru agama ilmu tentang pedagogi pendidikan. Kami dikongsikan dengan pengetahuan pedagogi yang cukup terkini, cukup update. Kemudian juga sesama kami juga saling berkongsi, saling memberi dan menerimalah kaedah-kaedah dan strategi-strategi, idea-idea yang baru. Dapat meningkatkan cara pengajaran guru-guru di sekolah semua. Bukan saja dengan cara tradisional, cara kaedah baruan ini pun bermacam-macam kaedah yang dapat kami terapkan. 2 usahawan wanita tempatan mengharumkan nama negara apabila terpilih menerima anugerah Usahawan Wanita ASEAN AWAN semasa persidangan Usahawan Wanita ASEAN 2024 yang berlangsung di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao baru-baru ini. Anugerah AWAN bertujuan untuk menghargai usahawan wanita dalam negara-negara anggota ASEAN yang memberikan sumbangan besar kepada industri masing-masing di samping menyuntik semangat usahawan wanita. Dengan adanya anugerah ini, ianya sebagai penyuntik semangat dan pendorong untuk menjadi contoh dan idola kepada usahawan-usahawan wanita di Brunei ini.
Untuk meyakinkan saya lebih gigih, lebih jangan pandang ke belakang lagi. Dengan adanya urutan ini, insya-Allah saya akan meningkatkan perniagaan. Semasa berada di Republik Rakyat Laos, delegasi negara juga berpeluang menyaksikan produk-produk wanita Laos yang berjaya dalam bidang perniagaan. Kebanyakan dari mereka itu sama ada tenunan ataupun komoditis seperti beras itu. Dan ternyata di situ terdapat wanita-wanita yang sangat berjaya. 106 pain darah berjaya diperoleh semasa kempen donor darah yang diadakan sempena sambutan Hari Guru ke-34. Kempen diadakan di bangunan baharu Kementerian Pendidikan. Kempen merupakan anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian beruniform dan perkhidmatan Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum dengan kerjasama bahagian tabung simpanan darah Pusat Pendermaan Darah. Objektif utama kenapa kempen derma darah ini dilaksanakan pertama adalah untuk memeriahkan sambutan Hari Guru ke-34 tahun 2024 dan yang kedua adalah bagi tanggungjawab sosial di bawah Kementerian Pendidikan untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan pemindahan darah ini dan yang ketiga adalah untuk menambah bekalan darah di pusat bekalan darah Hospital Ripas. Akibat memiliki barangan tegahan kastam, warga tempatan dikenakan denda RM5,000 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda. Abdul Mustaqim bin Muhammad Edi didapati memiliki 2 jenis vape pod tanpa permit dan kebenaran sah. Kesalahan dilakukan pada 30 Disember 2023 di operasi Sekatan Jalan Raya yang diketuai oleh pasukan polis Diraja Brunei tertuduh mengaku salah. Seorang warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan atas kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen Mansuh. Kartika Sari berumur 41 tahun, warga negara Indonesia dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan dan hukuman denda sebanyak RM800 sebagai gantian kepada hukuman sebat. Bagaimanapun tertuduh gagal membayar jumlah gantian berkenaan dan menjadikan hukuman penjara kepada 6 bulan. Tertuduh ditangkap semasa operasi Kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di Mukim Pengkalan Batu. Beberapa lokasi menjadi sasaran operasi penguatkuasa undang-undang di bawah operasi Kabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK. Semasa operasi Kabat yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Mukim Senggorong, seorang warga negara asing ditahan. Individu berkenaan dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal dan tidak mengikut jawatan kerja yang tercatat di dalam PAS kerja. Manakala operasi Kabat di tapak projek pembinaan di Mukim Belait mendapati 2 warga negara asing ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen asal. Selain itu, seorang daripadanya disyaki bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang lagi melakukan kesalahan iaitu bertanggungjawab mengambil individu tersebut bekerja tanpa pengetahuan majikan asal. Pasukan bola jaring kebangsaan Brunei Royal Bees berlepas ke Bangalore, India bagi menyertai kejohanan bola jaring Asia ANC ke-13 disertai oleh 15 buah negara. ANC akan membuka tirainya pada 18 Oktober ini. Pasukan Royal Bees diketuai oleh Lieutenant Colonel Besara Hajawan Shalimar selaku Presiden Persatuan Bola Jaring Brunei BNA. Brunei Darussalam akan bertanding dalam kumpulan B bersama Singapura, Hong Kong, Thailand, Chinese Taipei, Iraq dan Bahrain. Penyertaan pasukan Royal Bees dalam kejohanan kali ini disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Cosmopolitan College, Pitch Sports dan Valides Enterprise. Kejohanan bola sepak ASEAN Piala Mitsubishi Electric, pasukan kebangsaan negara Brunei Darussalam meneruskan pusingan kedua kelayakan kejohanan menentang Timor Leste malam tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Chonburi, Thailand, skuad negara seri tanpa jaringan dengan Timor Leste. Bagaimanapun, Timor Leste mara ke peringkat seterusnya dengan kelebihan agregat 1-0 menerusi perlawanan pertama.